Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa nu'minu wa tawakkalu alaihi wa an shururina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau boleh adik rapat-rapat boleh, rapat-rapat sikit insya-Allah. Sebab kita bukan saya pun minta ustaz untuk duduk depan lah, sebab saya bukan ustaz. Sama-sama jugalah belajar-belajar. Jadi kita orang kata program nak kata motivasi tak jugalah, tapi kita sedikit sebanyak kita dapat berkongsi sedikitlah pengalaman belajar, bagaimana kita dapat mengusahakan diri kita dapat untuk jadi satu orang pelajar yang terbaik, dan dalam masa yang sama kita dapat sempurnakan semua tanggungjawab kita. Ini semua program diploma baru. Kalau boleh kita masuk dalam insya-Allah. Kita rapat-rapat kat dalam pun sejuk sikit, ada aircon dan sebagainya. Jadi terima kasih pihak JMI atas jemputan. Dan alhamdulillah saya pun duduk tak jauh dari sini lah, kampung Sungai Tangkas, 5 minit ni daripada sini. Dan banyak masa jugalah saya ke JMI, walaupun saya bukanlah bertugas di JMI, tapi sedikit sebanyak pengalaman yang saya ada, yang sebelum ni Allah Ta'ala bagi saya kelebihan sikit lah, peluang untuk dapat belajar di Jerman. Saya rasa sekarang tahun 2023 saya fly Jerman akhir tahun 2003, Disember 2003, Januari saya ambil exam, Disember saya fly 10 bulan 10 2004. Jadi pejam celik dah berapa tahun dah? Dekat 20 tahun lah. Dekat 20 tahun. Jadi duduk di Jerman daripada 2004, saya balik daripada Jerman tahun bulan Julai 2010. Jadi saya sempat habiskan saya punya pengajian dalam undergraduate, pada masa tu diplom. Diplom ni kalau zaman tu dia sama level dengan master lah. Jerman whole education system dia 2 level je, diplom, PhD. Setelah Jerman masuk dalam European Union, dan dia ada structure balik, dia ada bachelor program, master program, dan baru ada PhD. Saya buat diplom dan kemudian saya buat second master saya di Jerman lah, alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama, bukan saya nak cerita saya Jerman lama sangat, tak lah. Tapi apa yang kita nak sampaikan adalah kalau kita belajar sungguh-sungguh, insya-Allah Ta'ala akan mudahkan. Allah Ta'ala akan mudahkan. Dan saya difahamkan untuk pelajar-pelajar diploma yang dapat keputusan terbaik, akan ada peluang mara taja untuk buat pengajian ke Jerman. Alhamdulillah. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita sampai satu tempat tu, pertama sekali kita kena tahu niat kita. Niat kita belajar. Ada siapa di sini dipaksa? Dipaksa, memaksa, terpaksa? Ada? Dipaksa ke? Tak nak belajar JMI tapi terpaksa, ataupun JMI dan TOEFL letter terpaksa datang, ataupun jiwa berteronta memaksa diri datang. Tapi walau macam mana sekalipun keadaan kita, bila mana kita dah sampai, kita dah daftar, kita dah letakkan diri kita kat JMI ni, maka pertama-tama sekali kita kena betulkan niat. Betulkan niat kita, kenapa kita ada kat sini. Kita ada kat JMI ni untuk apa? Untuk apa kita belajar? Bila mana kita tak tahu niat kita apa, bila mana ada rintangan jalan, hidup kita ni berliku-liku. Ada orang dia sempurna jalan dia, nampak seperti sempurna kan. Lepas belajar, balik kelas, makan semua okey, semua belajar okey, tidur kat dorm okey, semua okey, belajar dia semua saja. Ada orang makan kat kafe ada allergic, tak boleh makan telur, tak boleh makan ayam, kena makan KFC je, kena order KFC hari-hari, contohlah kan. Tidur kat dorm, kena gigit pijat, member okey je, dia seorang je ada. Pijat, kurap semua naik. Macam-macam lah. Mungkin ada yang dah ada kurap tu kan, di sini tambah lagi lah. Wallahualam.
Tapi setiap orang ada ujian masing-masing. Tapi kalau kita tahu tujuan kita apa, maka kita akan tunggu terus tuju tempat kita. Mungkin kita akan divert ke kiri ke kanan, tapi tujuan kita sama. Pertama-tama sekali tujuan kita untuk dapatkan keredaan Allah. Bila mana kita tahu tujuan kita untuk dapat keredaan Allah, jadi kita buat pun study smart, study berkat. Berkat yang penting. Ada orang belajar tapi tak ada keberkatan. Tak ada keberkatan ni apa? Mungkin exam dia lulus sempurna, tapi lepas exam nak minta kerja susah sebab tak ada keberkatan. Menganiaya orang, tiru assignment orang. Pengalaman lah. Dan saya pun berkhidmat sebagai pensyarah lah. Saya pensyarah di Universiti Tenaga Nasional. Biasanya kalau budak-budak tahun 4 tu buat projek tahun akhir, projek kita panggil Integrated Design Project. Saya akan lalui subjek saya lah. Sebab saya seorang je handle lah subjek tu. Maka semua budak mechanical akan mengambil subjek saya. Jadi kita jumpa macam-macam jenis orang lah. Ada student dia cakap pandai lah, presentation cemerlang, smart, rambut pacak, tapi cakap je, kerja member lain buat. Nampak smart, tapi lama kelamaan bila orang dah tahu perangai dia, tak ada siapa nak buat kerja dengan dia. Project assignment pun kalau boleh pun semua tak nak buat dengan dia. Kehidupan dia susah dan sebagainya. Jadi pertama kita ketahui niat kita untuk dapatkan keredaan Allah. Dan oleh sebab itu, pertamanya kita kena cari jalan apa yang Allah Ta'ala suka. Apa yang Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka. Jadi bila mana kita amalkan agama, bukanlah pelajaran kita tertinggal. Tak. Kalau kita belajar sejarah-sejarah yang dahulu, mana-mana tokoh sekalipun, tokoh yang kita kenal, ataupun contohnya kalau kita kata kita minat sejarah Turki Osmaniyah, kita tahu Sultan Muhammad Al-Fatih. Belasan tahun dia telah memimpin ketumbukan tentera yang besar untuk membuka kota Konstantinopel. Adakah kerana dia anak raja, anak sultan semata-mata? Tak. Dia boleh cakap 7 bahasa. Yang diketahui 6 hingga 7 bahasa. Bahasa Parsi, bahasa Arab, bahasa Turki, tulisan Latin. Bahasa Latin tak adalah, tulisan Latin masih lagi ada. 7 bahasa. Ada yang sini 7 bahasa. Ada yang Jawa pun tak boleh cakap Jawa, orang Bugis pun tak boleh cakap Bugis. Kita boleh ada bahasa pun, bahasa English pun, SPM pun struggle juga, ambil tuition. Bahasa Melayu tu je lah. Bahasa Cina kalau ada, bahasa Tamil ada pandai Tamil, pandai Cina. Tapi rata-rata mereka semua belajar agama, belajar bahasa bukan sebab nak orang kata tunjuk kepandaian berbahasa, tak, untuk dia mempermudahkan urusan agama dia supaya dapat jumpa rakyat bercakap dengan bahasa yang sesuai. Kita pun sama juga. Kita belajar banyak bahasa ke ataupun apa-apa kemahiran sekalipun, bagaimana kemahiran kita ni dapatkan dekatkan diri kita pada Allah. Bagaimana orang tengok kita, belajar banyak bahasa ni bagus sebab apa? Kemudian masa kita akan ada, orang boleh gunakan kelebihan kita. Macam seawal tahun ni lah, saya tak datang lagi. Kita ada jemaah daripada Jerman datang dekat sini. Bila mana dia cakap Jerman, terpaksalah ada translator. Yang ada boleh cakap translator, orang pada cakap Jerman lah. Jadi saya dan orang bersahabat kita pun cakaplah bahasa Jerman dan translate, bagi nasihat. Barulah kita rasa semangat. Kelebihan kita ada, kita guna jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga diploma kita belajar sungguh-sungguh supaya apa? Supaya dengan apa yang kita belajar ni dapatkan dekat diri kepada Allah, dan kemudian kita dapat Allah Taala memudahkan rezeki kita. Dan kemudian mudahkan rezeki, dan kita akan dapat pangkat yang lebih baik insya-Allah, dan kita ada orang bawahan, dan kita pun dapat bawa orang bawahan kita dekat dengan Allah. Itulah tujuan kita. Kalau tujuan kita semata-mata kerja, semata-mata makan, kera di hutan pun makan. Kalau tujuan kita kerana semata-mata minum, haiwan-haiwan di hutan pun minum. Kalau tujuan kita tidur, haiwan di hutan pun tidur. Tapi tujuan kita kalau dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, semua perkara ni dapat. Kita dengar kisah sahabat radhiyallahu anhu ketika kota penghijrahan Nabi SAW ke kota Madinah.
Nabi beritahu apa? Kalau kamu berhijrah kerana wanita, kamu akan dapat wanita. Kalau kamu berhijrah kerana harta, kamu akan dapat harta. Tapi kalau kamu berhijrah kerana Allah Ta'ala akan memudahkan untuk kita semua dapat semua perkara. Sama juga kalau kita belajar semata-mata kerana dapat keputusan cemerlang, Alhamdulillah Allah Ta'ala memudahkan kita. Tapi kalau kita letakkan niat kita, ya Allah, saya belajar ni satu untuk sukakan Allah, kedua untuk sukakan ibu bapa saya, kemudian untuk sukakan diri saya, supaya dengan apa yang saya ada ni pemudahkan untuk kehidupan saya, anda pemudahkan orang sekeliling saya. Dengan adanya perkara ni, insya-Allah tak akan mudahkan. Boleh, insya-Allah. Pertama kena betulkan niat. Kemudian kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Setiap pagi subuh boleh macam ni, insya-Allah. Boleh, insya-Allah. Subuh. Kita usahalah, usaha. Niat kena ada. Kalau tak ada niat tu satu kesusahan juga lah. Pertama kali kita ada niat lah untuk kita letakkan diri kita supaya kita ni teratur. Supaya diri kita ni teratur. Sebagai satu orang Islam, kita ada timeline kita. Subuh bangun pukul berapa? Lepas tu sarapan kita pukul berapa? Kelas kita pukul berapa? Kita berhenti rehat untuk zuhur pukul berapa? Jadi Alhamdulillah di Malaysia waktu zuhur, asar semua sama, lebih kurang kan. Paling jauh pun setengah jam, 10 minit, 20 minit. Mungkin beza awal tahun dengan akhir tahun. Tapi kalau di Jerman, kalau musim apa? Musim sejuk. Musim sejuk, malam dia panjang. Malam dia panjang. Isyak pukul 8. Isyak maghrib dekat. Lepas tu malam panjang, subuh. Walau waktu winter okey lah. Subuh kadang pukul 7 masih subuh lagi. Gelap. Tapi mujahadah juga. Kalau kelas kita pukul 8, kita buka pintu, gelapnya macam pukul 5 pagi kat sini kan. Itu seseorang berjalan pergi kelas. Tapi kalau musim panas, siang dia panjang, malam dia pendek. Isyak dengan subuh dekat-dekat. Isyak pukul 12, subuh pukul 3 pagi. Kalau kita tidur, khalas, isyak dengan subuh sekali habis. Tapi kalau kita dapat jaga, mudah, Alhamdulillah. Tapi di Malaysia ni senang. Sebab subuh kita ada waktu kita, zuhur kita ada waktu kita. Jadi kita kena jaga waktu ni, supaya waktu ni lah kita punya biological clock. Kita tahu kat mana waktu sekarang ni kita kena buat apa. Lepas azan asar je kita sembahyang asar, kemudian kita sempurnakan makan ke apa ke, nak minum petang kita. Dan waktu kita nak beriadah dan sebagainya, itulah waktu kita beriadah. Jadi student bila tak jaga waktu dia, apa jadi? You telah membuat di biological clock you hanyut. You balik kelas, lepas habis kelas asar, sembahyang asar pukul contohnya 6.30, kelang kabut. Sembahyang asar rasa macam boleh lepas solat, lepas tu dah masuk maghrib. Lepas tu you kelang kabut, makan you tak teratur, tidur you tak teratur. Lepas tu isyak you tangguhkan, kadang-kadang tertidur, budak sembahyang isyak pukul 3 pagi, 4 pagi. Alhamdulillah lah. Kalau hanya apa tak sembahyang, Allahu Akbar. Jadi kalau kita jaga waktu kita betul-betul, apa yang kita kena bagi contoh pelajar, satu, you kena jaga waktu sembahyang, kena sempurnakan waktu sembahyang, kemudian kena sempurnakan waktu belajar. Waktu belajar, satu, persediaan sebelum kelas. Kemudian you punya revision after class. Sebelum kelas pun you kena buat revision, after class pun kena buat revision. Pada zaman saya belajar, kami ambil A-level. Itu tak sama macam A-level sekarang dah. Kalau batch sekarang dia panggil AS. AS maksudnya dia ambil exam separuh, selesai ambil exam lagi. Zaman saya ambil 18 paper satu jalan, satu kali. Maksudnya you belajar setahun, 2 tahun, exam berturutan. Kadang sampai 2 bulan exam non-stop. 18 paper, tak masuk lab. Jadi apa yang kita buat kalau nak belajar pada waktu tu, kita buat exam semalam, lagi 1 hari 2 hari exam lagi, suara 2 hari exam lagi, 18 paper. You bayangkanlah, kita ada 3 subjek, satu subjek 6 paper, 18 paper. Kalau you nak study hard, memang tergolik lah. Sebab apa? Tak boleh nak buat, sebab banyak sangat stres. Kemudian lepas exam you nak rehat sekejap, dah exam lagi esok. You repeat benda tu berterusan sampailah you rasa muak lah, sampai orang kata muntah habis. Tapi kena lalu benda tu.
Jadi tuan-tuan yang belajar diploma ni tak by semester kan, you ada subjek you kena sempurnakan. Tapi you boleh belajar dengan baik. Belajar dengan, pertama sekali you kena buat persediaan sebelum pergi kelas. Sebelum pergi kelas kena tengok subjek apa yang kita akan belajar, and then kena buat persediaan mental. Tengok chapter apa yang kita nak go through hari ni. Tak perlu baca pun detail, kita tengok oh chapter ni ada 2 tajuk, and then lebih kurang macam tu. Kemudian lepas kelas, within 24 hours kena study balik apa yang you belajar hari ni. Kalau you study dalam hari yang sama within 24 hours, 1 jam punya kelas, you need around 10 to 15 minutes je untuk revision. Sebab you just go through. Tapi dengan syarat you kena bagi tumpuan dalam kelas, ambil nota, and then you tinggal revision. For 1 hour class, ikut saya punya pengalaman lah, 1 hour class you need around 15 minutes untuk revision apa yang you belajar hari ni. After 24 hours, biasanya you akan ambil double the time. Kalau lepas 2 hari, biasanya you akan ambil masa sama banyak macam kelas. 1 jam punya lecture, lepas 2 hari, 3 hari, you kena spend at least the same duration of time yang you dekat kelas. Kalau you belajar 1 jam lah you kena buat revision balik. Jadi apa cara yang terbaik adalah kalau you ada kelas hari tu, balik revision balik. Dia kena istiqomah sikit je. Kalau you ada berapa subjek, jam, takkanlah you 12 jam kelas kan. Because 6 jam, 6 jam kan, terus banyak subjek tu. You need around 1 hour. Lepas tu you break sekejap, then buat latihan. You ada prime hour, you ada waktu yang tak sesuai untuk study. Biasanya lepas asar bukan waktu you kena buat subjek memorization. Subjek yang kena menghafal bukan waktu lepas asar. Sebab asar ni biasanya kita benak sikit lah. Maksudnya waktu tu adalah energy level kita tinggi, tapi bukan masa untuk kita push you punya brain untuk capture whatever memory you nak memorize ada benda lah. Petang adalah masa untuk you beriadah, ataupun you sempurnakan masa you dengan amalan-amalan ke petang, you baca maksurat ke, baca Quran, habiskan Quran you, and then you riadah sikit, berjalan-jalan, jogging sikit, and then kena makan sebelum maghrib. Masalah student paling besar adalah you makan lepas isyak. You makan lepas isyak, khalas, you memerlukan at least 1 hour, 2 hours untuk hadam. Lepas tu bila badan you menghadam makanan, apa yang berlaku, dia akan consume energy, you akan cepat mengantuk. Kalau you makan heavy, memang you akan mengantuk. Lepas tu you rasa okey lah mengantuk, kita buat something lah, main game dulu ke, tadi tak dapat kan, main game dulu, khalas, selamat. Kerja tak selesai, tangguh esok. Revision tak buat, tangguh esok. Bila masa you buat perkara ni, maka dia akan accumulate lah. Masalah tu akan accumulate. Tu yang tiba-tiba bila nak exam ke apa, you kena study pulun pagi, petang, siang, malam, tak tidur malam. Sebab apa you tak buat secara benda tu secara istiqomah. Jadi belajar ni secara istiqomah, pengurusan masa sangat penting. Makan sebelum maghrib. Makan sebelum maghrib. Kalau tak percaya you buat lah. Makan, you dah penat-penat jogging, main sukan apa semua, agak-agak pukul 6 setengah, you stop kejap, cool down, minum air sikit, maghrib, makan ringkas, and then sembahyang maghrib atau maghrib dengan isyak, waktu you cool down, baca Quran dan sebagainya. Isyak, lepas isyak you selesaikan punya pelajaran. Pelajar kena banyak masa kat 2 tempat. Satu kat bilik kuliah dia ataupun lab dia, ataupun apa-apalah you panggil kat sini kan, you ada bilik design ke, ada bilik seni lukis ke apa ke, tempat belajar you. Kedua, tempat bilik, ini semua duduk dalam kan, bilik. 2 tempat ni kena banyak masa dekat 2 tempat ini sahaja untuk belajar, bilik dengan tempat belajar. Kalau you nak outing sebenarnya kena kurang-kurangkan, boleh, tapi kena kurang-kurangkan. Kadang-kadang zaman pelajar ni dia ada checklist. Dia tak ada checklist apa pun, dia checklist. Mall apa yang dah masuk, IOI Mall, Mid Valley Mall, The Curve, apa lagi, IKEA, semua dia punya list. Kau boleh kurangkan. Sebab pelajar ni biasanya you kena banyakkan kat 2 tempat ni. Satu masa belajar,
kedua, di tempat tidur, di tempat bilik. Bukanlah untuk tidur, maksudnya banyakkan masa untuk you cool down, untuk you betul-betul ada fokus untuk you belajar. Dia kata, bang tak enjoy lah. You ada cuti SEM kan? Cuti SEM tu waktu you all out lah. You nak berjalan, nak travel pergi Vietnam ke, nak travel pergi mana? Pergi Pulau Perhentian ke, Phuket ke, nak kerajaan Allah dan sebagainya. Waktu tu lah. Belajar tak lama, dah 3-4 bulan. Satu semester dah 3-4 bulan, and then you akan all out buat benda yang you suka. Kemudian buat hubungan yang berterusan dengan ibu bapa, buat hubungan baik dengan pensyarah. Ibu bapa you kena selalu kontak. Kadang-kadang kita telefon mak ayah kita pun tanya apa pun, tanya khabar ke, mak ayah sihat? Sihat. Okey, doakanlah untuk anak. Untuk saya ni kat sini nak exam. Okey. Kadang mak kita selalu dengar kita tanya, dia pun puasa ataupun doa terdetik dalam hati dia untuk buat satu perkara yang baik, untuk doakan untuk kita perkara yang baik dan sebagainya. Sentiasa buat hubungan dengan mak ayah. Sentiasa kena buat hubungan dengan mak ayah. Dan kemudian buat hubungan yang baik dengan pensyarah. Pensyarah ni manusia juga, dia bukan robot kan. Maksudnya apa yang saya nak sampaikan adalah, kalau you dalam kelas dia dan you tak dikenali, di waktu-waktu getir, waktu exam ke apa ke, ataupun assignment ke apa ke, bukanlah kita nak minta dia bantu kita sangat, tapi sekurang-kurangnya dia akan pay more attention dekat you. Kalau you ada masalah, you kena jumpa tanya, memudahkan kerja dia. Pensyarah ni suka orang tanya dia, tapi pertanyaan yang betul lah, bukan pertanyaan yang menguji kemahiran dia. Contohnya dia mengajar subjek fizik kan, dia ajar fizik, okeylah F equal to MA, MA equal to acceleration. Kalau you tengok weight, weight equal to mass multiplied by gravity. Lepas tiba you angkat tangan kan, sir, betul ke sir, gravity yang saya tunjuk kat depan tu bukanlah yang muktamad. Kerana kat dunia ni bukanlah gravity itu satu benda yang constant. Dah terkira-kira lecturer tu kan, awak baca kat mana ni? Tak, saya tanya je. Dia telah malukan. Tanya persoalan tu mengundang lah. You memang dikenali jugalah, tapi dikenali dalam persepsi yang lain lah. Kita cuba dapatkan, kita buat hubungan yang baik dengan pensyarah kita. Masa zaman saya belajar dulu, satu subjek, antara subjek yang susah adalah subjek matematik. Rasa kalau A-level dia ambil, you ambil pure maths kan, pure maths. Zaman saya ambil pure maths, zaman saya kena ambil advanced matematik. Advanced kepada pure maths tu lah. Pure maths tu dah susah dah, advanced matematik. Jadi masuk modul pertama je kita rasa macam, kalau kita rasa apa yang subjek SPM you ambil tu, yang dia ambil pure matematik, satu lagi apa, Admaths, subjek kegemaran kan, matematik tambahan tu. Macam tu lah dia punya jurang perbezaan dia lah. Pure math ni rasa macam boleh skor, masuk Admaths kan mula-mula tu kebel-kebel kan. Macam tu lah, masuk subjek tu agak susah. Apa yang saya buat, jumpa selalu lecturer tu kata, okey Perus, hari ni nak ada nak tanya ke? Ada nak tanya soalan. Ada dia tunjuklah. Jadi kalau kita dalam kelas tu kita terkebel-kebel lah, dia akan tanya kita lah. Sebab apa? Dia kenal dengan kita dan dia selesa dengan kita. Pensyarah ni ada hati juga. Maksudnya kalau dia ada attachment dengan you, dia akan cuba bantu. Dah lah kita jarang ada kat kelas dia, tak bagi attention, tapi bila mana kita nak minta bantuan dia, kita macam lakat dan kita minta favor orang ya. Bila mana dia tak ditunaikan, dia akan selesaikan je lah. Tapi kalau dia ada hubungan baik dengan pensyarah, insya-Allah, satu, doa dia, kedua, effort dia, dan ketiga, dia akan bagi cuba faham. Dalam kelas tu kadang dia tengok tu, dia akan ada indikator. Kalau dia tengok muka you tak faham, dia akan repeat balik tanya, dia akan ulang balik apa yang dia ajar lah. Kalau you tengok you faham yang lebih kurang, dia akan terus. Hubungan ibu bapa, jaga hubungan pensyarah, jaga hubungan baik dengan rakan-rakan. Hubungan baik dengan rakan-rakan. So bila mana you start belajar, inilah rakan-rakan yang you akan bersama-sama, orang kata macam naik sampan tu, mendayung sampan sama-sama lah. You akan ada lab yang sama, you akan ada kelas yang sama, you akan pergi, saya sendiri fahamkan ada latihan industri, kemudian ada yang sebahagiannya akan latihan industri sama-sama. Jadi cari rakan yang baik.
Cari rakan yang boleh bantu kita, dan bukan cari rakan yang akan merosakkan diri kita. Kita kena pilihlah kawan. Kena pilih kawan. Kita berkawan dengan semua, tapi kawan rapat kita kena pilih yang sesuai, yang baik dengan kita. Sebab apa? Masa belajar inilah satu-satunya masa yang you peruntukkan untuk menyediakan diri you untuk menghadapi career lepas ni. Menghadapi career. You takkan mengulang lagi. Kalau you ambil diploma, you takkan cuba mengulang lagi diploma daripada awal. Kalau you habis diploma, apa yang you buat sama ada you nak sambung belajar ataupun you nak kerja. Jadi masa yang you ada ni lah yang masa kena tumpukan sungguh-sungguh untuk belajar dengan sebaik-baik mungkin. Belajar dengan sebaik-baik mungkin. Dan kita teruskan. Sekiranya masa yang you ada ni dilalaikan, you main pun main-main, you belajar pun main-main, akan jadi satu kerugian yang sangat besar. Satu kerugian yang sangat besar. Sebab masa dah tak berulang lagi. Masa dah tak berulang lagi. Masa zaman saya belajar dulu, saya best. Kalau saya belajar JPA, kalau kat JMI saya sampai ke semua. Kalau A-level tu pelajar MARA lah. Saya belajar JPA, batch saya 110 orang yang dapat fly, lebih kurang 110, 7, lebih kurang 60%. Bila sampai sana, macam-macam dugaan. Jadi along the way tu banyak jugalah drop out dan sebagainya. Jadi saya kat universiti saya 3 orang je budak Melayu. Saya, seorang kawan saya, sekarang seorang tu kerja JKR, seorang lagi dah arwah. Jadi dalam hidup kita ni, kita nak jadi kawan yang baik, yang akan ada hubungan dengan kita hatta kita dah lepas habis belajar, kita akan cari hubungan dan sebagainya. Kami bertiga ni lah, kadang-kadang belajar dalam bahasa, kami belajar bahasa Jerman. Kalau masa tu dekat belajar bahasa Jerman basic lah. Maksudnya orang kata belajar bahasa Melayu baku lah. Apa khabar, macam Jerman lah, apa khabar, nombor dan sebagainya. Tapi dihantar ke, macam saya belajar bahasa Melayu baku, hantar ke Kelantan lah, macam tu, Lohak Piau punya. Ataupun kalau orang Kedah tu hantar ke Baling lah. Buat saya orang Baling. Jadi kerantok situ lah. Satu semester tak faham apa, pergi kelas tak faham, balik kelas tengok tingkap dengan seseorang, 4 bilik satu-satu. Macam you all kongsi kan, di bilik satu-satu, tengok tingkap, meleleh air mata. Takkanlah saya menyaku balik Malaysia tak faham kan. Lepas tu cakap tak apalah, kita tengok member lah. Member macam mana kan, orang agaknya dia faham juga kan. Kita ngintai kat buka pintu, dia ngintai. Dia pun nangis juga kat tingkap. 3 orang menangis kat tingkap. Baca tak faham, kita baca tak faham, dalam kelas pun tak faham. Tapi faham tak faham, apa yang kita kena buat, tanggungjawab pelajar kena sempurnakan. You faham ke tak faham ke, kena datang kelas. Kena datang kelas. Kelas jangan ponting, lab jangan ponting, discussion dengan apa-apa pun jangan ponting. Itu perkara yang sangat penting sekali. Sebab apa? Itu yang membentuk you punya motivasi untuk belajar, semangat. You boleh perasan kadang-kadang sampai cuti SEM yang panjang, nak start SEM balik rasa macam malas. Sebab apa? Tak ada motivasi. Once you dah masuk SEM minggu pertama, minggu kedua, you dah start belajar, you dah ada mood balik, and then you akan terus. Jadi motivasi sangat penting. Cari lingkungan yang baik, lepas tu berterusan, buat baik dan berterusan. Dan yang paling penting sekali, bila mana kita kat JMI ni pun you akan ada aktiviti-aktiviti pelajar dan sebagainya, ambil bahagian. Jadikan you all-rounder, maksudnya tahu bagaimana bersosial, berkomunikasi dengan baik, berhubungan dengan baik, boleh mengurus dengan baik, mengurus masa, mengurus diri. Biasanya pelajar ni dia ada 2 benda je akan menyebabkan dia lalai. 2 benda. Satu, kalau zaman sekarang ni, game. 2, cenggih. 2 ni, kalau kena 2 ni, kalau double combo, khalas, memang selamat. 2. Kalau perempuan, laki perempuan lah, maksudnya macam tu lah. Satu game. Zaman saya belajar dulu, game ni pun dah ada juga, tapi tak adalah macam sekarang. Dulu zaman tu tak ada smartphone. Zaman tu dah ada smartphone lah. Saya dah pakai smartphone lah. Tahun tu 2004 saya dah pakai smartphone.
O2SDA. Saya bawa balik Malaysia, orang Malaysia pun tak tahu apa benda yang kau pakai boleh tekan-tekan ni kan. Zaman tu kecil kan, 2004. Tapi zaman tu tak adalah install game dekat ni. You sambil menunggu isyak pun you main game. Ada yang TikTok lah, Instagram lah, semua benda dia ada. Semua benda dia aktif. Twitter pun dia aktif. Jadi you kena tahulah you punya priority apa. Priority you apa. Game ni satu benda, you kena, kalau you perasan bila you main game ataupun apa benda sekalipun, dia akan jadikan diri you fokus pada benda tu, dan bila you nak restart benda yang baru, you akan hilang mood. Contohnya you semangat nak belajar ni, you berhenti 5 minit, you main game, lepas 5 minit you akan extend lagi. Lepas 10 minit tu mood you takkan sama sebelum tu. Sebab apa? You telah release you punya fokus tu. Dia pada fokus tu. Sebab tu kalau kanak-kanak budak kecil dia main handphone, apa yang akan berlaku? Dia akan ada problem, kita panggil apa dia terlalu visual. Semua benda visual. Kalau you nak bagi instruction kat dia pun, you kena bagi instruction visual. Kalau you panggil dia tak dengar, you kena tepuk. Dek, makan dulu. Boleh makan. Sebab apa? Dia terlalu fokus, dan dia akan bentuk diri dia terlalu addiction. Dia panggil addiction. Sekarang addiction lah dia panggil kan, addiction dengan smartphone. Addiction. Dan addiction ni dia macam kalau you tengok kajian, saya tak sure you ada Facebook dan sebagainya. Sebelum ni Facebook dia ada satu algoritma yang mana you boleh like tu kan, you boleh tengok berapa like. Then dia change the algorithm, ada love apa sebagainya lah. Bagi budak-budak, bila dia post status, dia nak orang like post dia tu, dia akan create addiction. Dan addiction tu ada chemical reaction dalam badan you, dia sama juga. Dan apa segala addiction pun dia akan jadi benda yang sama. You tak akan jadi keruan kalau handphone you tak ada kat tangan. Nak tahu? You bangun tidur, apa yang you capai dulu? Handphone. Kan? Kata nak tengok jam, padahal jam dah ada dah. Jam G-Shock, dah apa semua ada kat sini. Ada jam yang pantul kat dinding pun ada semua kan. Tapi tak, you cek handphone dulu, buka Instagram jam, tak ada like lagi. Hari ni buat apa? Sebab apa? You kan jadi addiction. Dan addiction ni sangat memusnahkan fokus. Addiction, sebarang addiction. Dan secara umumnya handphone lah. Saya pun cuba-cubalah kan. Benda-benda ni kena buat latihan. Masa belajar, put aside, fokus, and then berhenti sekejap. And then kalau berhenti sekejap tu bolehlah scroll sekejap kan. Tapi biasanya susah lah. Kalau you ada Netflix, you belajar 1 jam, you buka Netflix kejap, buka 1 episod, lepas tu you nak start balik, you akan jadi berat. Sebab apa? Fokus you dah hilang. Satu apa? Handphone, game. Zaman saya game, saya tak tahulah you punya level main game macam mana kan. Tapi zaman saya tu, kita orang kalau kat belajar kat sana, mak ayah tak ada. So you sama ada belajar 1 sem, cuti sem 3 bulan, 4 bulan. Duit banyak. Kadang-kadang tengok member yang main game, ada beberapa member tu separuh jalan je lah, belajar-belajar tak habis kan hantar balik lah. Dia punya zaman tu tahun 2004, TV dia besar mana TV dia? Tak tahu nak cakap. Rasa kalau sejadah ni 2 kali ganda sejadah, 3 kali ganda sejadah. TV dia lagi besar dari dinding, betul-betul muat dinding, main game kat bilik. Lepas tu tengok meja dia berabuk, yang tak berabuk dia punya controller je. Controller dengan tempat start game dia tu, dengan dia punya tu. Dia lost motivation, bilik penuh dengan macam apa. Lepas tu lah kena hantar balik. Sebab apa? Mental breakdown. Kat sana mental breakdown mudah lah. Sebab apa? You duduk seorang-seorang kan, you tak ada kawan. Kadang satu universiti 3-4 orang, you tak jumpa, masak sendiri, member tak ada, kat kelas tak ada member, teman bual tak ada, kat luar cakap Jerman. Mudah nak mental breakdown. Jadi salah satu menyebabkan dia lagi mudah lagi game. Putus cinta pun je lah. Zaman saya belajar tu, saya jumpa juga junior-junior saya putus cinta, macam-macam lah kan. Ni dua ni lah saya cakap tadi. Biasanya pelajar ni kecundang sebab 2 benda. Satu game, kedua cinggir lah. Yang lain-lain tu wallahualam, mungkin you ada hobi-hobi yang pelik-pelik ke, mengumpul Hot Wheels secara, tak tahulah kan, ada kumpul Hot Wheels kan. Saya tengok juga kumpul Hot Wheels ke apa yang kumpul Hot Wheels.
apa tu, mainan kereta tu kan, sanggup pergi bang gateway satu kedai, bang ada tak Hot Wheel yang macam ni? Saya cakap, gila hardcore brother ni kan. Kalau you ada hobi yang pelik-pelik tu, tengoklah kesesuaian kan. Kalau benda tu mendatangkan baik, faedah dan sebagainya, boleh teruskan. Kalau sekadar hobi dan mengambil masa dan ruang ringgit, maka perkara tu kena fikirkan, satu masa you kena tinggalkan. Itulah tuan-tuan dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali kita kena betulkan niat kita. Kita kena buat dengan cara yang betul. Jaga hubungan mak ayah dengan baik, dengan pensyarah kita yang baik. Buat persiapan kita pergi kelas sebelum dan selepas. Dan kemudian jaga makan minum kita, jaga masa tidur dan rehat kita. Masa tidur dan rehat. Tidur biasa pukul apa? Kalau kat rumah tidur pukul apa? 9.30. Masya-Allah. Jadi memang pelajar cemerlang dah 9.30. Tidur yang elok, kalau you tidur lepas isyak, kalau you baca hadis Nabi SAW lepas isyak, tak cerita dunia terus tidur. Biasanya lah, kalau pengalaman saya lah, kalau you tidur sebelum pukul 12, 1 hour dia memang boleh dapat deep sleep. Deep sleep ni maksudnya apa? You boleh betul-betul dapat tidur dan rehat yang betul. Sebelum pukul 12 biasanya 1 hour tu equal to 1 hour and a half, close to 2 hours. Saya cubalah, you cuba dengan niat yang betul lah. Maksudnya you tidur pukul 10, pukul 12. Biasanya kalau you betul-betul set body clock you, pukul 3 dah bangun. 10, 11, 1 jam kan, 12 1 jam, equal to 1 hour and a half ataupun 2 hours. Dah cukup dah 3 jam, 4 jam. Lepas tu tambah lagi 3 jam, 7 jam. You dah bukan baby kan. Baby ni kena tidur 10 jam, 12 jam. Ni semua warga-warga tumbesaran pun dah nak sampai stage maksimum dah. Maksudnya you tak perlu pun tidur yang panjang. Biasanya kalau baby ni tidur paling lama-lama untuk apa? Untuk dia membesar. You kalau tidur banyak pun membesar juga, tapi tak besar muscle lah, besar lemak-lemak, membesar juga kan, tapi membesar dalam keadaan kadaran yang tidak elok lah. Tidur kena just nice, and then kena banyak aktiviti yang berfaedah. Lepas asar jangan tidur. Lepas asar jangan tidur. Kalau you tidur lepas asar, apa jadi? You akan cepat blur. Saya tak tahulah, tapi kawan saya tidur lepas asar semua perangai sama. Dia jadi blur. Kalau you tengok kawan you blur semacam tu, biasanya sama ada main game terlebih, putus cinta, tidur lepas asar. Biasanya 3 tu lah. Jangan tidur lepas asar. Sebab apa tidur lepas asar ni? Asar you punya energy peak tu tinggi. You akan rasa you penat. Lepas asar sekejap, you akan rasa tiba-tiba badan you bertenaga sikit. Kalau you layan tidur, tu yang tiba-tiba bangun lepas asar. Biasanya jadi macam tu kan. Lepas asar, orang azan kan, lepas tu dia blur. Ni azan, duduk bilik seseorang, azan subuh ke maghrib ni? Ni berapa bulan dah ni? Macam mana ni, saya pun tak siap. Dia stres seseorang kan. Lepas tu member pun datang bawa makanan, cakap dah makan malam? Oh maghrib ke? Biasanya lepas asar ni kan jadi blur. Lepas asar jangan tidur, buat aktiviti yang berfaedah, bergerak, kena banyakkan pergerakan. Dan kemudian JMI pun banyak aktiviti yang dia buat dan kena buat sempurnakan. Itu pengalaman-pengalaman saya yang ada. Dan kemudian paling penting sekali dengan rakan-rakan ni, you buat hubungan yang baik, dan kemudian pilih rakan yang baik, dan kemudian banyak masa dekat Ustaz Husni. Tak ada banyakkan masa. Saya alhamdulillah Masjid JMI ini banyak program-program dengan Ustaz Husni, dan ada dalam kuasa masjid dan sebagainya. Ambil bahagian. You kena ada masa untuk diri you sendiri, reflect untuk diri you sendiri. Masa you buat aktiviti belajar dan sebagainya untuk sempurnakan tanggungjawab you. Tanggungjawab you pada Allah, itu yang paling penting sekali. Hidup kita ni masing-masing, semua orang dalam perlombaan dengan diri dia sendiri. Masing-masing ada jalan hidup masing-masing, ada keberkatan masing-masing. Macam saya alhamdulillah, macam saya cerita tadi 3 orang tadi, kawan saya yang paling muda antara 3 orang tu, kawan saya tu lahir, ingat lagi, 31 Disember. Jadi kalau kita sambut birthday, dia paling last sekali, dia paling muda antara kita orang. Tapi dia pergi dulu. Kawan-kawannya pun sama juga, sebelah ni kan, mungkin yang paling tua, dia paling muda, tapi wallahualam. Dalam perjalanan hidup kita ni, kita tak tahu umur kita bila habis.
Jadi kita sempurnakan, jadi pelajar-pelajar yang baik, jadi anak-anak yang baik, jadi pelajar kepada guru-guru kita, jadi anak didik yang baik. Kalau kita jadi ahli persatuan yang baik, yang paling penting sekali kita menjadi hamba Allah yang baik, insya-Allah. Yang penting study smart, study berkat, yang baik. Saya itu je kot untuk hari ini, insya-Allah. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ini bukan ceramah agama kan, betul motivasi. Ini perkongsian saya, bukan ustaz. Ada nak tanya? Minta tips ke sebagainya? Dan lagi satu. Ni tip untuk you all lah. Saya tak sure JMI ada library yang simpan soalan exam. Biasanya zaman saya belajar dulu, bila you masuk saja first week, paling penting sekali adalah you cari final year exam. Bila you tengok soalan exam, you dah tahu dah apakah exam akan lalu. Lecturer pun bukan rajin sangat. Kerana biasanya kalau you dah ada 10 tahun punya exam, pusing-pusing itu je, tukar nombor. Yang ni soalan nombor 2, ni soalan nombor 3. Zaman saya belajar dulu, biasanya kalau even kat unit 10 pun saya akan beritahu, the first 2 week of the semester, paling penting sekali you go to the library, make a photocopy of the final year exam, of the past year final year exam, ataupun quizzes, ataupun test, ataupun you tanya senior you, maybe they have the collection. Lepas tu you study daripada situ. Daripada situ barulah you nampak gambaran. Bila you belajar, first kali you kena ada big picture, apa yang you nak kena belajar in that semester, that subject. Barulah you go in detail chapter by chapter. Biasa kena buat macam tu lah. Kalau tak, you akan jadi beraba-raba, kita tak faham, kita tak faham, insyaAllah. Saya tu aja untuk hari ni. InsyaAllah ada masa dalam lapangan kita akan jumpa lagi. Dalam masa saya minta maaf sekiranya ada salah silap dalam perkataan. Dan semoga apa yang saya bagi atau perkongsian ni akan bagi sedikit sebanyak manfaat, supaya semua kita dapat jadi pelajar yang baik, insya-Allah. Tahiyat tabiki farad dan surah wal asbah.